Malam satu Malaysia. Hari semalam tuan-tuan berlaku satu perjumpaan. Okey. Kita semua dah tahu sudah diviralkan oleh banyak pihak, oleh Malaysia Kini, oleh pelbagai media-media di internet, cuma belum keluar kat TV saja. Bahawa semalam telah diadakan satu perjumpaan yang diatur oleh Menteri Pertahanan yang juga merupakan Menteri Kanan Kluster Keselamatan, di mana 28 orang telah dijemput yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional campur dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Lebih kurang 29 orang hadir dalam satu perjumpaan di Safe House Kementerian Pertahanan. Dan saya nak beritahu bahawa dalam perjumpaan ini amat mendukacitakan kerana Datuk Seri Ismail Sabri saudara telah memujuk ke semua 28 orang ahli Parlimen daripada Barisan Nasional ini, termasuklah yang turut hadir Menteri Vaksin kita, iaitu Menteri Sains dan Teknologi, supaya tidak menyokong keputusan yang telah dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang telah memutuskan supaya mandat diberikan kepada Presiden UMNO bagi menentukan tarikh bila MP-MP daripada Barisan Nasional perlu keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Cuma tarikh yang telah ditetapkan selewat-lewatnya pada 1 hari bulan Ogos 2021. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Ismail Sabri ini sudah boleh melayakkan beliau untuk diambil tindakan disiplin oleh pihak Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Suara tak ada? Ada tak ada? Ada. Kenapa ada orang kata tak ada suara? Untuk makluman tuan-tuan, yang lagi menyedihkan, ketika Menteri PKP ini cuba meyakinkan ahli-ahli Parlimen ini berita khabar angin yang kita dengar, nak dengar boleh, percaya jangan. Terpulang pada tuan-tuan, kan? Dikabarkan Ismail Sabri sampai ke tahap tuan-tuan mengatakan bahawa sekiranya kita tidak dipilih menjadi calon dalam pilihan raya yang akan datang, bila-bila masa kita boleh menjadi calon Parti Bersatu yang hari ini memang kita tahu tidak mencukupi, tidak cukup orang yang berwibawa untuk menjadi calon. Dan dia mengatakan bahawa bila-bila masa kita boleh menggantikan Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin yang tak berapa cerdik ni, yang tak berapa cerdik ni. Inilah saudara sifat pemimpin yang kita harap, pemimpin yang paling kanan dalam UMNO, yang hari ini duduk di dalam kerajaan. Namanya dihantar oleh Datuk Seri Zahid sebagai mewakili UMNO untuk diangkat menjadi menteri. Dan hari ini walak dia, kesetiaan dia sudah berpindah ke tangan Muhyiddin Yassin, Menteri Cerit, Perdana Menteri Cerit yang sudah menunggu masa tuan-tuan, bila-bila masa akan digugurkan daripada jawatan Perdana Menteri. Saya tak boleh bayangkan di mana perginya, di mana letaknya otak Ismail Sabri ini boleh mengatakan kalau tak dapat bertanding atas tiket BN, kita boleh bertanding atas tiket PPBM. Dan dia kata tuan-tuan, peluang untuk PPBM menang lebih cerah sekiranya lebih ramai MP-MP UMNO hari ini berada di dalam PPBM, kerana jumlah MP PPBM akan menjadi lebih besar dan UMNO akan menjadi kecil. Ini betul-betul manusia tak ada otak ni saudara.
Saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini semua MP ni tuan-tuan, hayat dia tinggal beberapa bulan saja lagi. Dan maruah diri dia, kredibiliti dia sepatutnya dijaga sehingga ke saat akhir bila parlimen dibubarkan. Tapi dia boleh kata tuan-tuan, dia boleh kata kalau lebih ramai MP daripada UMNO ini berpindah pergi ke PPBM, PPBM boleh menang. Aduh, saya rasa menyesal lah tuan-tuan mengundi Ismail Sabri sebagai naib Presiden UMNO. Tak sangka dia ni bodoh sangat macam ni. Minta maaf cakap. Hari ni saya nak beritahu dengan Ismail Sabri. Saya nak beritahu bahawa hari ni engkau pindah, contohnya lah 16 orang tu. 16 orang tu pindah. 16 orang ni pindah. Nampak dia orang dah mula kacau gitu. Kita punya internet sana dia dah kacau. Internet sini masih jalan. Okey. 16 orang yang pindah ni hari ni dikecam teruk. Ada yang panggil MP lompat katak. Ada yang panggil MP tak ada maruah. Kau tak boleh bayang lagi macam mana rupa dia orang ni nak balik kawasan. Mula-mula Hamzah balik kawasan pun kena ludah. Tok Pa yang orang hormat, tiba-tiba bila dia lompat pergi bersatu, dia pergi kenduri kahwin. Bila time dia sampai, orang lari. Dan di saat-saat akhir pilihan raya dah dekat ni, kau boleh pujuk 28 orang ahli parlimen daripada BN ini untuk tidak menyokong keputusan yang nak diambil oleh Presiden UMNO yang merupakan mandat yang telah diberikan oleh perwakilan UMNO, perwakilan Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang diadakan pada tahun ni, sebab tahun lepas terpaksa dipindah. Aduh, aku tak boleh nak faham lah. Macam mana kamu boleh jadi Menteri Kanan? Kita bagi mandat sebagai naib Presiden dengan harapan setidak-tidaknya daripada ramai-ramai yang bermasalah, at least kamu bila dah berada di situ akan jaga parti ni baik-baik, mewakili parti. Presiden dah kena nyaya, kena dakwa. Timbalan Presiden bukan ahli parlimen. Kamu naib Presiden nombor 1, kita letak duduk di tempat jadi Menteri Kanan, mewakili parti. Dan hari ini kamu lupa parti yang mengangkat kamu menjadi menteri. Kamu lupa Presiden yang mengangkat kamu menjadi menteri. Tiba-tiba kamu letakkan walak kamu kepada seorang Perdana Menteri yang dah nak tumbang. Allah, what kind of stupidity is this? Teruklah. Takkan tak boleh baca grassroots. Kau tengok 16 orang yang lompat parti ni pun teruk kena kecam. Kau fikir kalau kau orang lompat parti pergi ke Bersatu, jumlah ahli parlimen Bersatu ni lebih ramai, kau rasa ianya akan menyebabkan pengundi kat bawah yang dah meluat dengan Bersatu, yang dah benci dengan Bersatu, bila kau orang masuk, tiba-tiba graf kepercayaan rakyat kepada mereka ni akan naik. Hai, berat tahap gaban ni. Betul. Nak tanyalah jawatan apa yang ditawarkan. Timbalan Perdana Menteri. Berapa lama boleh pegang jawatan Timbalan Perdana Menteri ni? Nak tanya ni, nak tanya. Atau telur dah kena pegang? Cuba beritahu. Dia ukur kes mana? Kes KKLW? Dia ukur kes apa? Kes Kementerian Pertanian? Kes subsidi beras? Apa yang diukur? Tolong beritahu. Kita ni, orang bawah yang mengundi kamu sebagai naib Presiden UMNO, kita nak tahu kenapa kamu mengambil keputusan hari ini yang bertentangan dengan keputusan Perhimpunan Agung UMNO. Aduh, macam mana ni Abang Long? Macam mana nak panggil Abang Long ni? Pak Long. Pak Long dah jadi polong ni macam mana? Harapkan pagar-pagar makan padi.
Aduh. Kalau kau boleh yakinkan 28 orang ni, kalau 25 orang ni pun, kan, pergi menyokong Muhyiddin, kan, kita ada berapa? 42. 42 tolaklah 25 orang ni. Habis yang lain tu nak tampung kat mana? Nak tanyalah. Yang lain tu nak tampung di mana? Cuba beritahu kita. Sifar matematik ni takkan Menteri Keselamatan tak boleh kira. Pablo, kau cuba beritahu dengan Menteri Keselamatan ni. 42 tolak 25 berapa? 17 orang ni nak cover kat mana? Nak tutup pakai apa? Agak-agak kalau Parlimen bulan 7 ni bersidang, walaupun sepatutnya persidangan penuh, tapi kamu tukar nak bentangkan apa yang dipanggil sebagai pembentangan darurat. Kena ingat, nombor 1 ni, proklamasi darurat mesti diluluskan oleh Parlimen. Proklamasi darurat ini mesti diluluskan oleh Parlimen. Kalau tengok proklamasi itu bawah sekali, perkara 150 dalam kurungan 3. Proklamasi ini perlu diluluskan oleh Dewan Rakyat, kemudian diluluskan oleh Dewan Negara. Kalau tak lulus itu, Pak Long, dengan korang punya direct nego semua hancur, dengan korang punya direct nego yang Muhyiddin bagi semua hancur. Segala bentuk rasuah, sogokan yang diberikan supaya korang terus menyokong Muhyiddin, semua hancur lah. Hancur. Dan lepas tu kuasa terletak di tangan tuanku. Engkau lagi satu, engkau ni orang Pahang. Orang Pahang, macam mana orang Pahang derhaka kepada yang di Pertuan Agong yang datang daripada negeri sendiri? Aduh, berat ni. Berat. Kurang-kurang dah nak mati ni, kita kena ingat sikit lah. Kena ingat sikit. Berapa lama boleh tongkat langit? Brother, reading kencing manis kita pun lebih kurang sama je. Cuma beza hang dah lebih 60. Aku belum lepas 50. Kan? Tapi ajal maut ni di tangan Allah Ta'ala. Bila-bila masa. Tapi biarlah kita ni dah jadi Menteri Kanan. Sepatutnya kalau bersabar sikit. Mungkin boleh jadi timbalan Perdana Menteri di bawah tiket UMNO. Yang nak dikejar benda yang belum tentu dapat ni. Hang ingat hang boleh sailang Azmin Ali tu ke? Belum tentu, oi. Belum tentu. Dia ada video yang jelas menunjukkan dia dengan Azmin Ali. Pun boleh jadi Menteri Kanan, boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Ingat senang-senang ke? Ingat senang-senang ke? Dia boleh jadi, kau orang boleh kalahkan dia. Hamzah Zainuddin bukan calang-calang orang. Very shrewd operator tau. Ingat senang-senang nak tumbangkan dia. Oh, silap lah. Kalau setakat nak mempertahankan hak ahli UMNO pun tak ada telur. Kita hantar surat. Engkau punya surat hantar kepada MKN pun tak indah pun surat korang. Itu baru nak minta kelulusan supaya NGO boleh pergi hantar bantuan. Itu pun ke tak boleh nak pastikan MKN boleh keluarkan surat tu. Ada hati nak jadi timbalan Perdana Menteri. Aduh, minta maaf lah. Minta maaf. Kau buat perangai macam ni, lagi meluat orang UMNO dengan kau. Betul? Bukan setakat orang UMNO lagi meluat tau. Ahli-ahli UMNO, ahli bukan UMNO, orang atas pagar, orang PH yang dulu undi PH, hari ini dah menyesal. Mereka pun dah meluat. Duk harap undi PH kena kencing. Duk harap undi letak PN dalam tu ada UMNO.
Bila letak orang macam kamu sepatutnya jadi Menteri Kanan, jagalah kepentingan orang-orang UMNO, jaga kepentingan rakyat. Barulah rakyat hormat pada UMNO. Hari ini disebabkan muka macam kamu ni, disebabkan tindakan kamu, hari ini orang mula membenci UMNO. Padahal hakikat yang sebenarnya orang kat luar tak tahu, dalam UMNO terbagi dua. Ada yang sanggup berterusan menjadi barwa kepada Muhyiddin, dan ada yang tak sanggup untuk membiarkan UMNO terus dipergunakan oleh Muhyiddin untuk kekal berkuasa. Kena ingat tu. Kamu pun tahu pilihan raya dah tak lama lagi. Nak kejar jawatan Timbalan Perdana Menteri untuk apa? Saya nak tanya, adakah itu matlamatnya? Kalau itu bukan matlamatnya, nak pertahankan Muhyiddin untuk apa? Untuk apa? Kita nak tahu untuk apa. Allahu Akbar. Sedih lah. Kalau satu-satu pemimpin UMNO macam ni, macam mana orang nak percaya? Macam mana orang nak percaya dengan pemimpin UMNO? Tapi tak apalah, Alhamdulillah. Nasib baik orang yang macam spesies Ismail Sabri ni, cuma tinggal Ismail Sabri, Hishamuddin Tunusin, Khairi Jamaluddin, Anwar Musa, Saidan Kasim. Saidan Kasim pun tak ada apa-apa pun, dah tak ramai. Nasib baik tak ramai, Kalau ramai macam mana? Malu, malu coy, malu. Betul. Okey, kita pindahlah ke agenda lain.